Kemasukan Akmal Rizal Ahmad Rakli yang nyata dilihat masih lagi mempunyai sentuhan berbeza walaupun deretan peluang yang diperolehi dalam tempoh 20 minit yang terakhir itu nyata percubaan demi percubaan diperoleh oleh Kedah gagal dimanfaatkan, Nazab. Ya, jelas sekali mereka telah mencipta begitu banyak sekali peluang. Inilah perlawanan separuh masa kedua yang terbaik ketika Asib separuh masa pertama ketika menentang JDT tempoh hari. Saya lihat kebangkitan yang sungguh luar biasa. Pemain Kedah telah menunjukkan semangat daya juang yang cukup tinggi dalam perlawanan ini. Nelson San Martin dan juga Zuraidi antara yang perlu diberikan kredit yang begitu tinggi untuk pasukan Kedah, Mawi. Ya, saya setuju. Dua pemain tengah ni berperanan banyak menang di bahagian bola tengah, memberikan lorongan-lorongan yang baik ataupun hantaran semua bola ke hadapan, dibantu oleh Bad, dan seharusnya kemenangan pada malam ini untuk pasukan Kedah. Walaupun permulaannya nampak sedikit goyah apabila sepakan penalti Nelson San Martin diselamatkan oleh Azizun Abdul Kadir, tetapi selepas itu walaupun permulaan di separuh masa yang kedua agak menurun, tidak mendapat ataupun grafnya tidak betul meningkat, tetapi selepas itu nyata deretan peluang yang gagal dimanfaatkan. Walaupun menang dengan 3-0, tetapi Todd harus memikirkan strike force-nya yang mensia-siakan peluang. Zab. Ya, jelas sekali memang mereka memiliki peluang yang cukup banyak. Bukan 3 gol sebenarnya. Hampir lebih, mungkin 6 gol boleh dijaringkan kerana Faizal juga memiliki peluang yang baik. Kita lihat deretan-deretan peluang yang cukup cantik dimiliki oleh pasukan Kedah. Khairul Helmi yang bermain di posisi pertahanan juga berada di atas. Kita lihat kesungguhan mereka di separuh masa kedua untuk menjaringkan gol lebih banyak dicipta oleh setiap pemain Kedah. Ayat yang sesuai, Mawi, terlampau fancy di hadapan pintu gol. Ya, mengambil sikap mudah ataupun kurangnya macam sikap sambil lewa tu dia, macam mudah untuk mendapatkan gol. Ini yang punca dia. Betul, saya setuju dengan Nazab. Bukan 3 jaringan, lebih pada 6 kalau mereka betul-betul mengambil sikap, dan kesempatan ini sepatutnya boleh diambil oleh Khairul Muhammad, Badrul, Faizal sendiri untuk meletakkan mereka sebagai penjaring senarai dan penjaring terbanyak. Minit ke-72, Khairul Muhammad hampir meletakkan Kedah dengan 2 gol kosong, tetapi Azizun Kadir nyata berada dalam kondisi yang terbaik dan in position untuk menyelamatkan keadaan tersebut. Selepas itu, strike force Kedah hadir lagi. Kali ini saya tertarik untuk memperkatakan tentang hantaran-hantaran Badrul Bakhtiar mencari pemain-pemain bahagian depan. Nazab. Jelas superb lah, super kelas daripada Badrul. Tidak ada pemain yang boleh melakukan hantaran begitu dengan volley-nya, dengan hantaran kemas yang cukup cantik, hantaran jauh cukup berkualiti. Sebenarnya jarang ada pemain negara kita yang boleh melakukan apapun. Badrul telah memberikan inspirasi yang baik kepada pemain lain. Kita lihat beliau juga membuat cubaan daripada jarak jauh. Apapun tidak bernasib baik kerana beliau tidak menjaringkan gol. Okey, Khairul Muhammad juga terlepas pada separuh masa yang kedua apabila cubaannya walaupun sudah berada dalam kedudukan yang baik tetapi dinafikan dengan tiang gol. Mawi. Okey, sekali lagi kita balik-balik tengok siapa yang membuat hantaran. Macam sahabat saya ni, Nazab, muda-muda ni membuat hantaran beginilah. Banyak untuk pada menyerang pasukan ni. Tapi yang satu sayang, Khairul ni tetap saya katakan kesempatan ni dia tidak mengambil untuk meletakkan diri sebagai penjaring boleh mencipta hat-trick pada malam ini. Syazwan juga antara yang menarik selain daripada Zuraidi. Komen anda tentang Syazwan, Nazab? Jelas sekali pemain kiri ini memiliki kelebihan yang baik. Beliau berani dan ada kualiti-kualiti yang saya lihat boleh diperbaiki. Kita lihat beliau tidak tamak melorongkan bola yang baik. Mungkin rakan beliau tidak bersedia dengan hantaran tadi. Setuju kalau saya katakan dalam tempoh separuh masa yang kedua ini lebih kurang 60% percubaan yang boleh menghasilkan gol digagalkan oleh strike force Kedah. Boy. Ya, benar. Saya setuju sangat. Kalau kita tengok di sini apa yang kita dapat saksikan di semua percubaan-percubaan yang di depan gol. Tapi akhirnya lewat jaringan itu merugikan pasukan Kedah sendiri untuk mereka meletakkan pasukan ini menang dengan jaringan besar. Akmal Rizal Ahmad Rakli, Nazab. Tidak boleh dinafikan, memang mungkin faktor usia dan juga saiz badan yang telah melebihat, tetapi daripada segi pengalaman touching scoring beliau, kita lihat begitu tenang beliau menjaringkan gol dan memang kemasukan beliau memberi impak yang baik dalam skuad Kedah. Dan ini adalah satu jaringan yang mudah sebenarnya. Agak terleka di benteng pertahanan pasukan Kuala Lumpur, seperti mungkin ada keraguan di situ. Apapun saya lihat jaringan yang baik daripada pemain-pemain Kedah.
Menang, tetapi sebenarnya jika kita rumuskan secara keseluruhan, banyak juga yang perlu diperkatakan homework yang dilakukan oleh Todd selepas ini. Ya, betul lah. Kalau kita tengok situasi tim yang mereka menang ni tidaklah begitu boleh dibanggakan juga kerana di bawah kelompok yang tidak sepatutnya mengambil masa yang lama untuk pasukan Kedah mendapatkan jaringan. Sudah pasti jurulatih Mario Todd sedar dengan perkara ini dan dia perlu mengambil tindakan awal untuk mengelakkan daripada pasukan dia mendapatkan jaringan pada minit-minit terakhir. Okey, statistik pertemuan di antara kedua pasukan untuk tamat 90 minit, 56% untuk pasukan Kedah Kuala Lumpur dengan 44%. Apa lagi yang perlu dilakukan oleh Stanislav, pengendali pasukan Kuala Lumpur, Nazab? Ya, banyak kerja yang perlu dilakukan oleh beliau. Mungkin dari aspek serangan saya lihat Khairul Anwar bermain baik tetapi beliau tidak berada di posisi yang sebetulnya. Dia tidak ada rakan yang boleh bantu dengan tidak ada partner yang boleh melakukan corak serangan di benteng serangan terakhir ataupun corak serangan pasukan Kuala Lumpur. Baik, jaringan pertama pasukan Kedah kita imbas kembali bagaimana jaringan itu terhasil.